Kelakuan berubah, mudah marah, dingin, tidak ceria dan sering gelisah merupakan antara ciri-ciri penyakit ain yang disebabkan oleh sifat hasad dengki atau iri hati seseorang kepada individu yang lain. Kebelakangan ini, penyakit ain banyak dikaitkan dengan influencer atau pempengaruh media sosial yang gemar menunjukkan kebahagiaan, kesenangan dan kekayaan tanpa mempedulikan pandangan orang yang punya niat lain tak atas diri mereka. Dalam dunia ini, ada pelbagai ragam manusia, ada berhati baik, selalu menolong orang, ikhlas dan jujur, tapi ada juga sebaliknya yang hati memang kotor dan penuh dengan hasad dengki. Respon SD kali ini akan mengajak kita semua agar memahami tentang penyakit ain. Berdasarkan pengamatan dan melihat pengalaman pengguna laman sosial ini, tentunya banyak yang boleh kita ambil sebagai iktibar betapa jahat dan kotornya yang dinamakan sebagai penyakit ain, yakni mata. Nikmat Allah jika disalahgunakan boleh membawa kesan malapetaka. Contohnya nikmat mata. Daripada matalah segalanya boleh terjadi perkara yang tidak elok. Ini kerana dengan panca indera yang satu ini, kita melihat segala kebaikan dan keburukan orang lain. Berjaga-jaga dengan pandangan kita kerana boleh melontarkan diri ke lubuk yang paling dalam. Boleh berlakunya pujian dan kemudian melahirkan sifat dengki melihat paparan kebahagiaan di media sosial contohnya. Sebaiknya, jagalah mata dengan sebaik-baiknya dan janganlah salah guna nikmat Tuhan yang satu ini. Bahaya penyakit ain ini sebenarnya boleh menjadi begitu menakutkan sehingga boleh membawa kepada maut ada kalanya. Itulah mengenai sepasang suami isteri yang terkenal melalui sosial media, mereka yang sering berkongsi mengenai hubungan sebagai pasangan. Baru-baru ini timbul cerita bahawa si suami terkena buatan orang dan si isteri merakam perjalanan untuk mengubatinya. Dan apa yang menarik perhatian netizen adalah ketika si suami menasihati si isteri, wanita tersebut dilihat leka membaca komen semasa siaran langsung ataupun live. Ada satu komen tu berbunyi, "So betul lah kod attention seeker, bukannya penyakit ain pun. Husband tengah nasihat dan bincang, mata kau sibuk dah baca komen dekat skrin handphone." Dan ada satu lagi komen pula berbunyi begini, "And life pun tidak. Kalau macam ni lah perangai, salahkan diri sendiri aje lah. Bukannya salah penyakit ain ke, Nurul ke, Siti Sifir ke." Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rata-rata netizen bersetuju bahawa kedua-dua pasangan boleh duduk berbincang dan berehat daripada menggunakan social media. Bagi saya, kedua-dua ada silapnya. Si suami boleh saja minta si isteri dia tamatkan live dulu dan kemudian baru nasihat. Itu adalah cara terbaik. Wife-nya pun silap. Semua benda nak cerita kat media sosial. So, tak boleh nak kata satu pihak je yang salah atau betul. Ada segelintir perempuan suka cari simpati dekat luar, play victim, tunjuk salah pasangan. Sampai lupa muhasabah diri, cermin diri, bincang, cari kata sepakat. Kalau dah tak boleh move on, move forward. Buat drama lebih best dari settle cara dewasa. Tapi itu segelintir sajalah, bukan semua. Sebab itulah tidak digalakkan tunjuk kebahagiaan berlebihan di media sosial. Banyak mata memerhati, apatah lagi kedua-duanya berduit. Penyakit ain adalah satu kategori penyakit bersifat gaib. Ia adalah satu pandangan manusia yang penuh dengan rasa takjub dan cemburu sehingga boleh memberikan kesan buruk kepada individu yang dipandang. Pernah atau tidak kalian semua mendengar tentang penyakit ain ini? Penyakit ini merupakan penyakit melalui pandangan mata yang penuh kebencian sehingga membuatkan tuan empunya badan terkesan. Di Twitter, seorang gadis kongsi pengalamannya secara tiba-tiba jatuh sakit. Lebih menyedihkan, badannya turut diserang bintik merah tanpa diketahui punca dan sebab. Mendapat lebih 3K retweet. Perkongsian gadis ini mendapat pelbagai respon netizen yang rata-ratanya bersimpati dengan penyakit yang dialaminya. Tak kurang juga ada yang tidak percaya dengan penyakit ini, namun sebenarnya ianya wujud. Sehingga satu hari, bibik gadis ini perasan yang dia terkena penyakit ain. Tubuh badannya terus naik merah hingga meninggalkan kesan parut. Sempat dibawa jumpa ustazah, beliau berpesan agar dikurangkan muat naik fotonya di laman sosial. Menurutnya lagi, penyakit ain ini susah dirawat dan juga boleh membuatkan dia rasa tak tenteram. Sebab mengalaminya sendiri barulah dia faham. Penyakit ini bukanlah boleh dikatakan seperti sihir, namun dia hanya melalui pandangan mata dan penuh dengan kebencian. Kerana itu, tubuh badan kita akan memberi kesan sakit kerana pandangan ain ini. Menurut pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, penyakit ain ialah penyakit disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap apa yang dipandang. Ianya boleh terjadi sama ada dari orang yang dengki, atau orang yang dicintai, atau orang yang jahat, atau orang yang soleh. Dengan mata mereka, maksudnya mereka dengki kepadamu kerana kebencian mereka terhadapmu. Sebenarnya bukan kerana perlindungan dan pemeliharaan Allah pada dirimu dari mereka, nescaya engkau tidak selamat. Menurut Imam Ibnu Abbas, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita sebagai manusia biasa haruslah sentiasa berusaha berlindung daripada penyakit ain. Berlindung kepada Allah SWT merupakan pencegahan terbaik daripada terkena penyakit ain, malah daripada segala mara bahaya. Ain merupakan salah satu penyakit yang menyerang spiritual atau jiwa seseorang, yang juga boleh dikatakan ianya kelihatan pada emosional dan juga fizikal.
Penyakit ini banyak disebabkan oleh pelbagai faktor seperti kebencian, kemunafikan, bahkan pujian. Penyebab-penyebab penyakit ain boleh jadi berpunca melalui tatapan mata kepada seseorang. Bahkan foto dan video yang ada di media sosial pun boleh menjadi punca terjadinya penyakit ain. Benarkah sedemikian? Kalau dipetik daripada pelbagai sumber, penyakit ain ini anda semua boleh baca panjang lebar berkaitan huraian penyakit ain ini. Media sosial sudah menjadi perkara yang lumrah. Lebih-lebih lagi di zaman internet ini. Dengan demikian, pemindahan informasi berlaku dengan mudah sekali melalui foto dan video aktiviti seseorang. Namun sayangnya, foto dan video yang diposting di media sosial pula ini membuka ruang menjadi sarana terjadinya penyakit ain. Peminat-peminat foto dan video di media sosial pastinya memiliki pelbagai reaksi. Ada yang iri, dengki, benci, bahkan takjub hingga memberikan pujian. Perkara inilah menjadi penyebab kemungkinan terjadinya penyakit ain pada seseorang yang mengupload foto dan videonya. Salah satu ulama besar Islam, Ibnul Qayyim rahimahullah, menjelaskan berkaitan penyakit ain yang boleh terjadi tanpa melihat seseorang secara langsung. Menurut Ibnul Qayyim, orang buta pun boleh jadi menyebabkan penyakit ain apabila ada cerita seseorang sampai kepadanya dan dia iri, dengki atau takjub. Oleh kerana itu, seseorang harus dengan bijak ketika ingin mengupload foto dan video di media sosial. Kaedah mencegah penyakit ain akibat posting foto dan video di media sosial ini, menurut Habib Ja'far pula, bagi seseorang yang ingin mengupload foto dan video ke media sosial sebaiknya tidak meniatkan untuk menunjuk-nunjuk atau membuat orang lain iri hati. Selain itu, menurut beliau juga, pengupload foto dan video perlu mengucapkan bismillah ketika posting di media sosial. Akhirnya, jangan sampai melakukan posting foto dan video terlalu berlebihan, bahkan lebih baik jika isi kandungan yang disajikan ini bersifat informatif dan edukatif semata-mata. Ada satu hamba Allah ini, Farah namanya. Dulu Farah adalah seorang yang sangat berpegang kepada scientific evidence. Tanpa bukti, susah nak percaya. Benar Allah izinkan Farah melalui pengalaman yang tak tergambarkan. Bertahun dia dengan gurunya, yang mana dinasihati agar menjaga adab, simpan kemas rapat-rapat segala nikmat yang Allah kurniakan. Tapi ialah, dia merasakan yang dia masih muda dan mentah. Nasihat gurunya itu terbang bagaikan angin yang berlalu. Gurunya telah berpesan, kita jaga adab, jangan tayang muka cantik kita. Jika ada suami baik, handsome dan soleh, tak perlu tayang kebahagiaan rumah tangga kita. Kita ada anak gebu, comel, tak perlu dipuji anak kita yang comel itu di media sosial. Ini tidak. Anak umur sehari pun dah tayang macam-macam. Lepas tu pelik kenapa anak asyik sakit, lemah badan dan menangis. Peluk dengan suami, happy sana sini, semua tunjuk. Lepas tu gaduh tak berhenti. Sabda Nabi SAW, pada setiap nikmat ada hasad. Tapi dia tidak mendengar nasihat itu semua. Kalau boleh, semua nak share dengan semua orang sebab dia merasakan yang dia sedang bahagia. Tahukah anda, dulu ada seorang kakak ni pula, cantik sangat. Semua lelaki berebut dan suka dengan dia. Disebabkan muka dia cantik dan menjadi igawan para lelaki, ramai sangat perempuan yang kenal dengan akak tadi, hasad gila dengan akak yang tadi ni. Ya, tak lama lepas tu, tanpa sebab, tak pasal-pasal, mulut kakak tadi jadi herot, sengit. Inilah penyakit ain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berapa ramai perempuan yang muka asalnya cantik, bebas, setitik noda pun tak ada, tetapi tiba-tiba menjadi menggerutu dan buruk bila terkena ain orang. Penyakit yang berasal dari pandangan benci orang kepada kita atas nikmat yang kita ada, yang boleh menyebabkan bukan takat hancur kehidupan kita, bahkan boleh membawa maut. Pandangan hasad adalah sangat kuat dan berbahaya. Ada kes yang kedua di Tarim, Yaman. Ada seorang pelajar ni, rambut dia sangat cantik, lebat, hitam, lurus dan lawa. Habis satu asrama puji rambut pelajar tadi. Tak lama lepas tu, entah macam mana, tiba-tiba kepala perempuan tadi jadi bernanah dan buruk, mengeluarkan bau nanah yang Masya Allah sangat busuk. Habis rambutnya tadi gugur. Di Tarim, Yaman juga, baby-baby yang baru lahir akan ditulis ibu bapanya dengan tulisan Allah atau Masya Allah pada dahi baby tadi, agar tetamu yang datang melihat, jika baby tadi gebu dan comel, mereka akan memuji Allah dan menjauhkan penyakit ain tadi yang boleh menyebabkan bayi tadi sakit dan meninggal dunia. Segala sandaran dan pujian disandarkan kepada Allah. Penyakit ain bukan hanya datang dari mata dan hasad dan dengki dan benci, bahkan dari pujian yang terlalu mengagumi susuk tubuh seseorang. Pujian yang terlalu kagum dan fanatik tadi, bila tidak disandarkan kepada Allah, akan menyebabkan tuan punya badan yang dipuji tadi jatuh sakit teramat teruk tanpa sebab. Tanpa perlu argument, tak usah kita berhujah, berbalas, berdebat dan sebagainya. Kerana penyakit ain ini, tuan-tuan dan sekalian, pernah terjadi pada sahabat Rasulullah yang dipuji keelokan tubuh badannya, yang menyebabkan beliau jatuh pengsan sejurus dipuji. Boleh tanya pada ustaz-ustaz yang anda kenal. Di Mesir, jarang kita tengok kereta berkilat selain pada faktor debu. Ramai antara mereka dengan sengaja membiarkan cala dan kotor pada kereta mereka, bahkan sanggup mencalakan kereta baru masing-masing kerana takut penyakit ain dari jiran yang akan menyebabkan kereta tadi asyik accident saja, bahkan boleh membawa maut. Semua cerita yang saya kongsikan hari ini adalah benar. Berapa ramai sebenarnya di depan kita sentiasa memuji dan mengagumi kita, tapi dalam hati mereka ada dengki yang menyebabkan kita terkena ain. Sekian saja respon SD untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa dia membincangkan isu-isu hangat yang lain pula.